Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang budiman, kembali kita untuk siri yang kedua dalam slot motivasi kali ini. Tajuk kali ini saya bawakan kepada anda kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi dan keadaan yang runcing sekarang ini, dalam suasana kita mengharungi musibah Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang terkesan, sangat-sangat terkesan dengan ujian ini, dan yakinlah, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan apapun yang kita hadapi. Pertama, saya nak mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk kita faham dan yakin dengan sifat Allah As-Samad. Allahus Samad. Menurut Ibnu Manzur, maksud As-Samad ini ialah sesuatu yang menjadi tumpuan dan tempat sandaran. Di sifat Allahus Samad, Allah lah tempat tumpuan, sandaran, hajat, permintaan segala makhluk-makhluknya. Maka sahabat-sahabat yang budiman, contoh, cuba kita bayangkan dalam keadaan waktu malam yang gelap gelita, di jalan yang sunyi, kereta kita kehabisan minyak, handphone kita pula bateri pun mati. Agak-agak sahabat-sahabat, ketika itu kepada siapa nak kita minta tolong? Handphone mati, tuan-tuan dan puan. Maka dalam keadaan ini, kita hanya bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan Allahus Samad. Yang kedua sahabat-sahabat, jadilah hamba Allah. Jadilah kita benar-benar sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan nilai hamba ini cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga kan Allah menggelar kepada kekasih yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menurunkan ayat mengenai peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah gelarkan kepada Rasulullah hamba Allah. Kerana hamba Allah, dia yakin bahawa dia akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sentiasa bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah yang taat ataupun yang yakin setiap yang berlaku ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, akan sentiasa bersangka baik dan bertawakal dalam setiap tindak tanduknya. Hamba Allah yakin setiap rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk kita meneladani resam burung. Ya, resam burung. Dengar tak bunyi burung? Sahabat-sahabat sekalian, mafhum hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, hendaklah kita bertawakal sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita akan direzekikan, dikurniakan rezeki oleh Allah seperti mana Allah kurniakan rezeki kepada seekor burung. Seekor burung yang keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, keluar mencari rezeki, yakin dia bahawa pulang nanti dia akan bawa rezeki untuknya dan juga untuk anak-anaknya. Inilah tawakal seekor burung. Di sekiranya kita yakin bahawa rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan situasi sekarang ini, kegetiran sekarang kita alami ini, usaha tuan-tuan puan dan yakin bertawakal kepada Allah, insya-Allah ada rezeki untuk kita. Seperti mana seekor burung tadi, dia yakin bahawa keluarnya dia daripada sarang ini, insya-Allah pulang nanti membawa sedikit bekalan. Itulah yang dikatakan tawakal. Tawakal yang sebenar, tawakal yang kita susuli dengan usaha dan ikhtiar untuk mendapatkan yang terbaik. Sahabat-sahabat, bagaimana kita nak mengukur tahap kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, cuba muhasabah diri kita. Cuba lihat pada diri kita. Apa reaksi spontan yang berlaku sekiranya kita diuji, didatangkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita melatah, meminta pertolongan dengan makhluk terlebih dahulu, ataupun kita mengangkat tangan, memohon pertolongan, dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataupun adakah ketika itu kita mencari, berikhtiar dengan jalan yang salah semata-mata untuk menyelesaikan masalah kita? Itu tandanya belum lagi kuat kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka juga untuk saya kongsikan kepada sahabat-sahabat sekalian
tips agar diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, sahabat-sahabat, ayuh yakinlah bahawa Allah adalah As-Samad. Kebergantungan kita kepada Allah kena kuat. Yakin Allah Maha Pemberi, mengurniakan rezeki kepada makhluk. Selagi sahabat-sahabat dalam hati kita yakin bahawa makhluk yang menurunkan rezeki ataupun makhluk yang memberi rezeki kepada kita, selagi itulah saya yakin rezeki kita tidak akan luas. Kita akan berasa kesempitan hidup. Maka yakin rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali kita menjadi hamba kepada makhluk yang mana yakin bahawa rezeki datangnya daripada makhluk. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, untuk dimurahkan rezeki, perbanyakkanlah amal ibadat kita kepada Allah. Rajin-rajinkanlah diri kita untuk menambah amal soleh dan ketaatan kepadanya. Jangan sesekali kita beralasan dengan kesibukan dunia, kesibukan mencari rezeki, kesibukan mengurus keluarga, menyebabkan kita lalai, jauh ataupun kurangnya kualiti ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, untuk dimurahkan rezeki, kita perlu menjadi seorang yang pemurah, seorang yang ringan untuk menghulurkan bantuan. Ini kadang-kadang sahabat-sahabat, sedekah untuk ibu ayah pun kadang-kadang kita lupa. Dan hatta nafkah yang wajib tu pun kita culas, tak beri kepada isteri, tak beri kepada anak, sebab kedekut, sifat kedekut kita itu. Sebenarnya sifat ini menyebabkan rezeki kita sempit. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi, sebelum kita akhiri sesi kali ini, sekali lagi kita tegaskan, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah lah yang maha menggunakan rezeki, dan bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, kita berusaha dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian.